Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari penonton setia wanita hari ini. Kami kembali untuk siaran 22 Mac 2023. Hari ini saya tak keserangan. Rakan saya sudah pun kembali. Selamat kembali Farin dan Tanah Suci. Okey ke semua? Alhamdulillah semuanya okey dan saya juga turut mendoakan kita semua termasuk penonton-penonton wanita hari ini. InsyaAllah diharapkan apa yang terbaik juga untuk anda semua. Ya, dapat sopan je lu. Okey, tak apa. Dan hari ini pastinya hari yang kita semua nanti-nantikanlah kan. Ya. Sebab esok kita pun dah mula bulan Ramadan puasa dan hari ini petang nanti kabarnya yang mana tarikh lihat anak bulan Ramadan Rabu hari ini 22 Mac 2023 bersamaan dengan 29 Syakban 1444 Hijrah. Dan itu juga yang akan menentukan sama ada kita akan mula berpuasa pada hari esok. Dan antara yang menarik juga kadang-kadang ada orang yang berseluruh, ada orang bergurau juga. Mereka ternanti-nanti jugalah pengumuman puasa tu, di mana biasa teka-teki mereka baju Tan Sri pemegang mohon besar raja-raja dia akan pakai baju warna apa pada malam ni. InsyaAllah kita sama kita nantikan. Kita nantikan Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki PMO Malaysia. Okey, dan pastinya hari ini topik yang akan kita bawakan kita nak tenang-tenang tapi penuh dengan manfaat untuk anda semua. Tapi sebelum kita nak kongsikan topik kita hari ini, apa kata kita saksikan TikTok terlebih dahulu. Kita saksikan. Perasan tak, waktu kita gagal, kita selalu rasa macam kita ni loser. Kita lah yang terpaling down. Tapi, perasan juga tak, yang esoknya tu, kita masih lagi diberi peluang untuk bernafas, bernyawa, untuk cuba sekali lagi. Dan kalau kau yang tak berhenti bercuba, kau orang yang aku cakap sekarang ni, congratulations fighter. Tak kisahlah kau kat tahap mana sekarang. Teruskan fight, jangan kalah dulu. Sebab hanya champion yang mampu bertahan lama. Jadi buktikan yang kau layak untuk digelar champion. Okay? Ya, pintaku hanya peluang kedua. Sedap betul. Bolehlah sebagai pembuka untuk topik kita pada hari ini. Peluang kedua, di mana dalam kehidupan kita sentiasa menanti-nantikan peluang dan ada di antaranya juga, itulah juga yang mengubah kehidupan kita dan kita juga ternanti-nantikan di mana satu sinar baru dalam kehidupan. Betul, saya selalu percaya selagi kita bernafas, lagi tu peluang tu terbuka luas untuk kita. Jadi kalau hari ini kita gagal dalam perancangan, esok mungkin kita adakan satu pembaharuan kebaikan baru. Dan hari ini sebenarnya kita nak kongsikan ada dua tetamu hebat kita di studio untuk kita bersama-sama berkongsikan tentang pengalaman mereka, Fahrin, dan juga bagaimana sebenarnya untuk kita bangkit dan juga kita membuat lebih banyak kebaikan setelah kita diberi peluang kedua. Hari ini satu tarikh yang sangat sesuai, di mana esok insya-Allah kita akan mulanya bulan Ramadan dan sekiranya itu dah juga satu titik tolak baru untuk kehidupan kita, mencari satu inspirasi, satu semangat, bukan saja peluang kedua tetapi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan kita nak teruskan kongsikan topik ini. Tapi kalau anda ada sebarang perkongsian anda, kongsikan di Facebook kami, di Instagram kami. Kejap lagi kita akan panjangkan kepada tetamu kita di studio. Kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terus bersama kami di Wanita hari ini. Hari ini topik yang cukup menarik. Peluang kedua. Apakah dinamakan sebagai peluang kedua hari ini, Fatin? Kalau kita lihat, kehidupan kita sentiasa mencari-cari peluang. Betul. Tapi apa yang pasti untuk mencari insan yang lebih baik. Dan kadang-kadang ada juga di antara kita yang ingin menebus kesilapan dan pelbagai lagi. Betul, saya setuju. Dan mungkin penonton boleh tumpukan perhatian kerana dua tetamu yang akan saya kenalkan ini tidak asing dan tidak bukan lagi. Kita bersama dengan pendakwah bebas kita. Kalau minggu lepas bersama dengan saya dengan Fiza. Hari ini sekali lagi Ustaz Jazlan Abdullah, dan juga kita bersama dengan bekas pesakit COVID-19
Stage 5, Farhana Amirah Ahmad Razi. Sekali lagi juga bersama dengan wanita hari ini. Terima kasih kerana bersama kita pada hari ini. Sebenarnya hari ini merupakan satu perkongsian pengalaman yang bakal memberikan inspirasi dan satu kisah yang akan menjadikan kita lebih muhasabah, lebih inginkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi mungkin untuk memulakan kisah kita, peluang kita pada hari ini, okey, untuk Mira sendirilah, okey, ditidurkan betul pada tahun 2021 kerana COVID stage 5 pada waktu tersebut. Dan adakah Mira menganggap untuk berada di sini, untuk terus meneruskan kehidupan ini sebagai satu peluang kedua yang sangat-sangat dihargai? Betul. Bagi Mira, memang peluang kedua lah yang Mira dapat. Since masa tu pun that time 2021 tu hit COVID tu, masa tu tak ada vaksin. Kiri, kanan, depan, belakang Mira memang masa tu memang people pass away on the stage 5, which is masa tu macam agak terkejut sebab berada dalam umur 30, masa tu dah 29 tahun. And tak ada seorang pun patient stage 5 yang dalam umur tu masa tu. So bila I kena masa tu memang macam masa awake tu agak terkejut lah. Memang I tak sedar yang I pun kena COVID. And masa tersedar tu pun bulan Ramadan pula tu. So memang second charge for me lah. Sebab I tak expect. Sebab I fikir kalau kata I pass away macam orang yang lain I nampak tu, I takkan dapat jumpa anak-anak I, family even. Sebab masa ditidurkan tu I tak dapat nak hubung anak-anak, tak dapat nak last goodbye. Last goodbye dengan my mom and my dad jugalah. Masa tu kita dimaklumkan 15 Ramadan. Betul. Jadi Ramadan yang bakal tiba esok, jadi mungkin satu tamparan hebat juga untuk Mira. Ya, betul lah. Sebabnya bila masuk bulan Ramadan kan, as you guys know, saya ibu tunggal. Jadi bila masuk bulan Ramadan ni memang excited, anak-anak semua puasa penuh. Jadi sahur sama-sama. Jadi bila masa tahun 2021 tu tak dapat nak ada momen tu kan. Masak pagi-pagi tak ada. So masuk tahun 2022, I spend the whole quality time with my mom and my dad dengan anak-anak lah. So tahun ni will be like normal balik lah. Dengan nak cuma mak ayah tak ada lah. Mak ayah dah pindah ke Ipoh. So kita dengan anak-anak lah. So diorang excited ni esok nak puasa ni. Alhamdulillah. Okey. Dan Ustaz, kalau kita dengar juga apa perkongsian daripada Mira kan. Saya pasti bukan sahaja Mira yang nanti akan peluang kedua, ataupun kita kadang-kadang tak tahu pun yang kita diberi peluang kedua. Betul. Bagaimana pula Ustaz melihat peluang ini? Kadang-kadang ada manusia yang mungkin melihat tapi disia-siakan. Tapi peluang kali ini esok pun dalam Ramadan, ini pasti dirindui oleh ramai orang. Bagaimana untuk kita terus menghayati, menghargai peluang kedua ini, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fatin. Fahrin. Ya Allah. Yes. Bila sebut peluang kedua ni, kita banyak benda yang kita rasa. Mira ya. Okey. Allah sentiasa memberi kita banyak peluang. Sama ada kita nak ambil peluang tu ataupun tidak. Dan bila sebut peluang kedua ni, sebenarnya Allah beri kita ni peluang kedua sebenarnya untuk apa? Sebab Allah nak suruh kita jadi baik supaya kita dapat menjadi orang yang terlebih baik. Satu. Dan yang kedua, kita kena faham. Tadi saya dengar sampai stage 5 kan? Betul. Yeah. Sampai ditidurkan kan? Maka bangun 10 kan? Betul. Sebenarnya Allah beri peluang kedua tu kerana apa? Kerana kita kena tahu Allah beri kita hidup ni dengan dua sebab. Dua perkara Allah nak ke kita. Allah beri kita umur ni, yang pertama, Allah nak beri kita peluang untuk kita tambah amal ibadah. Amal ibadah tu untuk apa? Untuk menjadi bekalan kita meneruskan perjalanan kita di akhirat, satu. Dan yang kedua, Allah beri kita hidup kerana apa? Kerana Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Betul. Kita banyak dosa, saya banyak dosa. Allah beri peluang kita untuk mengampun dosa. Sebab itu, bila sebut hal berkaitan dengan Ramadan tadi, Nabi sebut, Atakum Ramadan. Telah datang kepada kamu itu, Ramadan itu, iaitu Syahrul Mubarak. Satu bulan yang diberkati. Sebab apa disebut satu bulan diberkati? Sebab disebut berkat. Berkat tu kalau orang Jawa bawa habis kedugi bawa berkat balik. Berkat tu barakah, iaitu apa? Dalam bahasa Arab ziyadatul fil khair, ditambah kebaikan. Kita nak masuk bulan Ramadan, Allah dah beri kita peluang kedua. Sebenarnya apa? Allah nak beri kebaikan. Umur yang Allah beri itu baik tak? Baik. Masuk bulan Ramadan, ada keberkatan, Allah tambah kebaikan pada umur kita. Kita nak masuk Ramadan, kita ada harta tak? Ada. Maknanya harta kita baik tak? Baik. Maka Allah nak tambah. Bila masuk bulan Ramadan, Allah tambah kebaikan pada harta kita. Kita ada keluarga kan? Tadi dengar nak puasa dengan anak-anak kan? Rasa ya Allah macam ni kan? Keluarga kita baik tak? Baik. Tapi bila masuk saja Ramadan, sebenarnya Allah nak tambah kebaikan dalam keluarga kita. Oleh sebab itu, segala kurniaan Allah Ta'ala khusus nak masuk bulan Ramadan ini, sebenarnya Allah nak tambah kebaikan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan peluang yang Allah berikan kepada kita,
kita akan jadi hamba Allah yang bertakwa insya-Allah. Amin. Ya. Okey, kita juga ada perkongsian di sini yang kita kongsikan daripada I am Farhana Amira. Okey, day 19, 29/4. Today doc inform yang PCR test saya dah negatif. Syukur alhamdulillah dipindahkan ke uncritical ward 9C pada waktu petang sebelum berbuka puasa. Ini kisah Amira sendiri Dan semua dok dan nurse tak berhenti ucap selamat, kongres dan alhamdulillah. Diorang kata semangat, saya kuat untuk melawan COVID stage 5. Saya berada dalam keadaan stabil dan masa ni setiap kali ada nurse yang pass by, saya mesti akan say bye Farhana, jaga diri tahu. Awak sangat kuat. Dan juga tak terkira berapa orang nurse yang cakap macam tu. Kerana saya mungkin juga ringkaskan, tapi masa tu perut saya bulan puasa pada tu, dan dapat makanan pertama, bubur dan ikan dori. Masa tu saya rasa perut saya terisi sedikit. Dia tak nak saya lapar, saya pindah ke ward 9C. Nurse teman saya until 6:30 PM. Dan katil baru sampai di ICU dan berpindah ke katil yang baru. Sampai saja di ward 9C, apa yang saya harapkan adalah nak tidur dan berehat. Saya pasti perkongsian ini menyentuh hati, mengimbau kembali kenangan Mira saat-saat itu. Okey, mungkin ramai juga nak tahu, bagi mereka yang tak pernah melalui pengalaman seperti itu, nak ditidurkan, anda sendiri pasti tahu kan tentang situasi itu. Sebelum nak ditidurkan, apa perasaan? Bersedia ke? Tak bersedia. Tak bersedia sebabnya masa bila doktor decide kata, Puan kita nak your phone, Puan kita decide untuk tidurkan you. Masa tu apa yang saya punya, yang fikir dalam kepala otak tu is, ditidurkan, maybe nak stabilize the patient. Mungkin nak bagi saya rehat mungkin sehari dua, then I will be awake balik. Itu yang fikir masa waktu tu. Tapi rupa-rupanya dia ditidurkan tu dalam jangka masa yang sangat panjang. Dan situasi tu jadi lebih kritikal bila keadaan COVID tu dia tak settle down. I mean dekat lungs lagi teruk. So itu yang diorang terpaksa meniarapkan saya dalam masa 10 hari jugalah. So memang tak ready, tak expect macam tu. So memang tak ada dalam saya rasa diorang bagi tahu nak tidur tu dalam 5 minit, 10 minit kot rasanya. So I tak sempat nak call mama, tak sempat nak apa. And then tahu-tahu diorang kata suruh mengucap. Masa tu I tanya kenapa tak terfikir kenapa dia mengucap. Dia kata in case kalau ada apa-apa terjadi. Masa tu blank. Dan tadi kalau kita dengar Mira nak orang kata sambut Ramadan dengan anak-anak dan sebagainya, mungkin sebelum tidur tu anak-anak yang sebenarnya berada di fikiran. Masa tu fikir pergi hospital, macam ingat asma, bagi nebulizer, okey boleh balik. Sebab masa tu anak-anak dengan my mak angkat. So I fikir macam nak kena ambil anak-anak, so tomorrow lagi berapa hari nak puasa ni. So boleh balik. Tapi rupa-rupa kena stay. So bila just text to my mom, kata I kena ditidurkan. Masa tu dah memang risau. Sebab masa tu keluar berita orang yang ditidurkan semua pass away, stage 5. Dan after 2 days I ditidurkan, mama dapat call pada burn unit side. Dia kata, Puan, dia kata, Puan Farhana sekarang ni dalam keadaan kritikal. Kita boleh cakap sekarang ni dia punya 50-50 chances. So masa tu mama baru habis salam terakhir subuh. Waktu subuh masa tu diorang call, hospital call. So masa tu memang agak adat, tapi mama cakap kita kena redha, kita tahu Alung kuat. Macam itulah. Jadi tempoh masanya adalah 33 hari. Total lah. Tapi Fatin, sebenarnya saya kira saya nak mengajak penonton juga merasai situasi ini. Bayangkan kalau macam tu kita tak bersedia, kita tak dapat nak telefon keluarga kita tu ya. Kemudian sebelum ditidurkan, anda ada kemungkinan tak akan bangun lagi. Ya Allah, apa perasaan itu Ustaz? Seram. Sangat seram. Betul. Sebab tadi kalau kita bersama-sama dengan Mira pun waktu yang dikira 10 sampai untuk ditidurkan tu, dia pun berfikir macam-macam kan? I tanya doktor, macam mana ditidurkan tu? I tanya. Dia kata tak apa, kita akan masuk ubat. So start from now, you akan kiraan backwards. 10, 9 sampai 7. I tahu gone. I terus total zero, tak ada apa. Saya sebenarnya tak boleh nak bayangkan sebenarnya. Tapi alhamdulillah anda terus bersama dengan kita pada hari ini. Okey, tapi Ustaz, ini satu pengalaman yang saya kira tak semua orang dapat rasai. Okey, mungkin ada orang caranya merasai satu keadaan ataupun mungkin musibah, tragedi itu berbeza-beza. Tapi kita nak juga mungkin menegur sedikit bagi mereka yang dah melalui adanya peluang-peluang begini tapi tidak mengambil peluang itu untuk menjadi insan yang lebih baik. Tak menginsafkan, tidak muhasabah. Macam mana Ustaz? Itulah sebenarnya Allah nak datangkan kepada kita cara berfikir ni, kadang-kadang Allah beri kita ujian
Ujian tu Allah datang kepada kita untuk apa? Untuk ketuk hati kita, untuk kita berfikir. Tapi kadang-kadang ramai juga orang lupa. Tak rasa apa pun. Nasib baik aku. Nasib baik aku hidup. Nasib baik. Betul. Tapi apabila kalau kita lihat, hal kehidupan ni, apabila kita dapat satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, daripada kesusahan digantikan dengan segala kebaikan, daripada kekurangan Allah cukupkan, maka kalau kita lafazkan benda itu dengan sifat bersyukur, dengan lafaz Alhamdulillah, maka ini yang kita dapat. Betul. Ini yang kita rasa, Alhamdulillah syukur dapat lagi peluang kedua. Itu beza, nasib baik. Kan beza tu. Bila kita jadi orang bersyukur, Allah sebut, la in syakartum la azidanakum. Engkau bersyukur, aku tambah nikmat. Nikmat tu kita dapat, oh ya Allah, dapat lagi aku peluang kedua ni. Ya Allah, nak masuk bulan Ramadan, ya Allah. Bulan ni bulan Allah perintahkan kita puasa. Dapat puasa kan? Lepas tu kita lepas bulan ni bulan Quran. Dapat baca Quran. Ya Allah, bulan ni bulan bersedekah. Kita buat sedekah. Bulan ni bulan keampunan. Kita memang harap keampunan Allah Ta'ala. Bulan ni disebut apa? Bulan berkaitan dengan apa? Bulan simpati. Kita simpati. Bulan berdoa. Dapat berdoa. Bulan zikir. Dapat berzikir. Bulan yang paling hebat iaitu apa? Allah nak beri malam Lailatul Qadar. Ini peluang. Tapi andainya kita dapat satu perkara itu atau dapat peluang kedua itu, tidak melafazkan perkataan Alhamdulillah, bab bersyukur, maka tak ada apa-apa. Apa? Betul. Okay, tadi Alhamdulillah syukur. Mak tadi bangun solat, lepas dia dapat ya Allah macam mana? Semua munajat kepada Allah Taala. Dia bangun balik, apa dia fikir? Oh ya Allah syukur dapat nak ambil Ramadan, nak jalan Ramadan dengan anak-anak. Tengok macam mana? Sebab lafaz bersyukur. Tapi kalau kita tak ada bersyukur, macam mana? Nasib baik, babe. Nasib baik tak mati. Dia macam merasa satu kebetulan. Bukan takdir Allah sebenarnya. Bukan satu kurniaan dan rahmat di bawah Ta'ala. Itu dia. Okey, dan kalau kita dengar itu kisah Mira. Betul. Mungkin kisah penonton di luar sana, mungkin kadang-kadang mereka kehilangan orang yang mereka sayang. Dan seterusnya, mungkin itu juga peluang kedua mereka untuk mereka lebih menghargai orang di sekeliling dan juga berbuat baik. Tapi kejap lagi kita akan tanyakan kepada Ustaz. Sebelum itu kita nak dengar juga kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Selepas ini. Kita dengar. Sebenarnya dalam proses nak masuk Ramadan baru ni, saya kehilangan nenek saudara yang sangat dekat dengan saya 3 hari dalam tempoh nak masuk Ramadan ni. Jadi dalam keadaan yang sama, Masya Allah, saya uruskan solat jenazah untuk dia, talqinkan dia dan selesaikan sampai ke saat terakhir ke liang lahat. Tapi dalam masa yang sama, saya cuba insafi. Sebenarnya Allah Ta'ala sayang dia. Allah Ta'ala memang bagi dia meninggal dulu dalam bulan Syaban yang mulia. Tapi Allah Ta'ala tak panjangkan usia dia untuk masuk bulan Ramadan. Jadi kita yang Allah Ta'ala bagi panjang umur ni, hargai betul-betul. Sebab kita tak tahu bila Ramadan berakhir untuk kita. Dan saya sendiri, saya rasa Alhamdulillah Allah sentiasa bagi saya peluang baru. Dan tahun ini insya-Allah mudah-mudahan ini juga peluang baru untuk saya untuk minta maaf atas dosa saya pada Allah Ta'ala. Saya percaya yang setiap manusia itu ada peluang kedua. Setiap manusia itu diberikan Allah untuk merasa perbaharuan dalam hidup dia. Yang penting kita kena usaha. Dan saya harap saya bertemu bulan puasa pada bulan ini, pada tahun ini, dengan harapan saya dapat perbaiki diri saya daripada masa ke semasa. Maksud ataupun definisi peluang kedua bagi saya adalah memaafkan, start new and start fresh. Sebab dulu saya rasa saya takkan bagi any second chance dekat siapa pun. Tapi berjalannya waktu, saya rasa semua orang berhak untuk mendapat peluang kedua. Sebab mungkin kita tak selalu betul dalam hidup kita. So why not kita dapat peluang kedua. Dan saya suka yang paling yang terakhir itu, yang mana memaafkan. Kadang-kadang orang tak faham bila kita memaafkan, meredakan, dia lebih memudahkan untuk kita menerima peluang kedua itu. Berbalik kepada soalan saya sebelum Ustaz, kalau kita mungkin kehilangan orang yang kita sayang, ahli keluarga dan sebagainya, untuk kita meneruskan kehidupan, itu juga merupakan peluang kedua, Ustaz, kan? Bagaimana untuk kita meletakkan situasi kita untuk kita lebih bagus, lebih baik dan lebih orang kata bersama menghargai keluarga kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fatin, ini Ramadan, nak masuk Ramadan. Ada hati yang bawa saya pergi. Faham? Okey. Saya akan rasa satu benda yang kehilangan yang besar. Dan saya rasa perkataan tu hampir kat saya. Siap bulan Ramadan. Saya dulu ada orang yang bisik dengan saya, tanya, bang, awak nak sahur ke atas ke kat bawah? Jadi saya akan cakap, saya nak sahur ke atas lah. Pasal muka saya ni muka pemalas. Melainkan mak saya kata, long turun. Baru saya turun.
itulah suara arwah isteri saya. Satu bulan Ramadan ni ada hati yang bawa saya pergilah. Okey, satu. Faham. Dan takdir Allah, saya kena uruskan takdir dengan baik, kena sifat bersyukur, dan akhirnya Allah ganti satu isteri yang baik. Dan alhamdulillah sana sini pun ada yang kekurangan, tapi kita pelengkap. Mana kita lengkapkan, dia melengkapkan diri saya. Dan syukur Allah ganti, dan alhamdulillah saya rasa hidup saya terisi, dan saya rasa saya dapat membimbing dan dia dapat maknanya mengembirakan hati saya. Sebab itu bila sebut tadi, ujian datang, kadang-kadang kita tak boleh angkat. Kita tak boleh angkat. Sebab kalau kita nak marah takdir tak boleh. Sebab itulah ujian datang. Macam mana sifat kita? Kita nak lawan gelombang, kita akan karam. Kita nak lawan gelombang, kita akan karam. Tapi ingat Allah Ta'ala beritahu kepada kita, ingat laut tu ada waktu tenangnya. Kita kena tenang. Ketenangan tu datang daripada Allah Ta'ala. Hadiah daripada Allah Ta'ala. Falsafah pula. Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita kena syukur, redha dan uruskan kehidupan kita dengan baik. InsyaAllah Allah akan ganti yang baik dalam kehidupan kita ini. Tapi jangan lupa, kan, hati ini tetap dibawa pergi, dan yang datang tu untuk menyempurnakan kehidupan, dan mudah-mudahan kehidupan ini Allah redha lah. Itu saja. Saya sampai tak terkata apa. Saya pasti dalam senyuman Ustaz sendiri pastinya satu yang mendalam di dalam hatinya. Satu kenangan yang cukup hebat lebih-lebih dalam bulan Ramadan yang bakal datang ini. Mira, saya pasti ramai juga ingin tahulah. Okey, tadi kita dah kisah sebelum ditidurkan. Okey, kemudian bila mula-mula sedar dan diberitahu dah tidur dalam tempoh yang agak lama, apa perasaan Mira? Sebab Mira bangun terkejut sebenarnya. Mira bangun sendiri. Okey. Masa tu tak ada orang, tak ada nurse yang wearing PPE pun tak ada. Sepatutnya jangkaan Mira akan awake pada 28 bulan 4. Tetapi Mira bangun pada 27 bulan 4 pukul 4 pagi. Mira tersedar, Mira dengar orang baca Yasin. Sebab sebenarnya bila ada yang bertanya kepada saya, apa yang kau rasa bila waktu koma? Bila kau di koma, tidur dan masa tu change to coma state. Jujur saya kata saya dengar orang baca Yasin. So masa terjaga tu memang I dengar baca Yasin, I bangun dan benda pertama I fikir anak-anak. Where's my daughter and my son? Lepas tu I terus cakap kat I terus tempat tak ada suara, pakai tulis kat atas kotak untuk dekat nurse. I nak setitik air tapi tak dapat masa tu. Sebabnya takut ada infection. So that time memang the first thing yang I fikir is anak-anak sebenarnya. Sebab sebab kita dah tidur lama, tak tahu apa jadi kat anak. Macam itulah. Okey. Jadi mungkin soalan susulan saya lah. Okey, setelah melalui dah sedar kembali dan kini bagaimana apa yang dilalui tempoh hari itu menjadikan Mira sebagai seorang yang sangat menghargai peluang kedua ini dan menghargai kehidupan ini? Okey. Actually, dulu Mira tak banyak masa dengan anak. Jadi, bila masa dapat peluang kedua tu, ya, mungkin kalau menyentuh mengenai isu anak kan, memang habiskan waktu lepas away pada COVID tu memang I habiskan waktu saya dengan anak-anak. Setahun. I tak bekerja. I spend the whole time dengan anak-anak. Hantar pergi sekolah. Everything yang diorang. Sorry. Adakah mungkin itu yang Mira rasa yang sebenarnya tidak dilakukan sebelum itu? Dan sebenarnya satu benda yang paling utamanya I fikir masa I awake tu pun sebab I rasa Allah bagi peringatan I kurang masa dengan anak-anak. I kurang. I busy kerja. I busy dengan works. I bagi anak-anak spend the quality time dengan my parents. So Sabtu Ahad dulu kerja. So bila dah kena COVID, awake. So masa tu I decide this is the time. I kena settle down everything. So spend the whole time dengan anak-anak lah. Memang full dengan anak-anak setahun. Bagi dia orang puas. Alhamdulillah. Macam ganti balik semua benda lah. Tapi menarik juga tadi saya sempat sembang dengan Mira. The moment yang mana Mira I surprisekan dia orang. Masa dapat discharge, balik tu mama kata bagi take a rest dulu 2 hari. So hari Jumaat baru surprisekan diorang. So I nyuruh belakang kereta. Tiba-tiba diorang masuk kereta, diorang nampak I. Mama balik.
Mama dah balik ke? Mama dah bangun. Ya. Itu momen yang mungkin... Ya, sebabnya masa I koma tu soalan hari-hari yang Mama dengan Abah paksa dengar Mama tak bangun lagi ke ni. Bila Mama nak bangun? Ini sebenarnya satu anugerah saya rasa sebenarnya. Satu ketukan hati yang mana ini mengeratkan dan menjadikan kehidupan Mira lebih indah sebenarnya, Fatin. Betul. Dan kuat Mira, mungkin disebabkan jangka tempoh 33 hari itu disebabkan Mira kuat dan itu memudahkan lagi Ustaz. Betul. Bagaimana pula Ustaz kalau mungkin kata-kata Ustaz untuk Mira, untuk mereka di luar sana, untuk mereka kuat, kalaulah sekiranya diberi peluang kedua, tak kira apa juga situasi pun Ustaz, untuk kita terus menghargai, untuk kita terus membuat kebaikan. Dan juga bulan Ramadan ini merupakan antara titik tolak terbaik untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu, saya nak sebut. Hidup kena bersyukur. Bersyukur. Ujian Allah beri kepada kita untuk apa? Untuk tingkatkan iman kita, untuk tingkatkan diri kita jadi baik dan supaya kita jadi orang yang apa? Yang faham hidup beragama dan hidup dalam dunia ni. Itu kita kena faham tau. Sebab itu setiap manusia dia ada ujian masing-masing. Saya dengar tadi anak dia kata, mama dah balik, mama dah balik. Gembira kan? Ya. Tapi ada anak saya nangis waktu dia tidur. Macam mana kakak? Ni. Ini Ramadan. Kita kena sebut. Anak you balik tau. You balik. Anak saya nangis waktu dia tidur. Nangis waktu dia tidur. Habis cerita. Saya tak nak panjangkan. Itu syukur. Allah ganti yang baik. Satu Yang kedua, dalam bulan Ramadan ni kita bersedialah. Sebab Allah bagi kita lagi Ramadan. Dalam bulan ni Allah nak ampunkan kita segala dosa-dosa kita. Sebab itu kalau kita tengok salafus soleh, orang soleh sebelum ni, 6 bulan sebelum Ramadan dia dah minta doa sampai kalau Ramadan, ya Allah, inilah bulan yang terbaik. Kalau kita tak baik pun Allah nak baiki kita dalam bulan Ramadan ni. Kalau kita tak sempurna, Allah akan sempurnakan hidup kita dalam bulan Ramadan. Sebab itu kita kena ambil Ramadan ni satu-satu anugerah yang paling besar. Macam Farin cakap kan, kehidupan ni anugerah. Ramadan kita nak ambil anugerah. Dan satu aja. Sayanglah keluarga, didiklah keluarga. Anak-anak ni kita sama-sama kena bangunkan dan kita kena percaya bahawa Allah Ta'ala tu bagi hidup ini hidup yang terbaik bagi kita semua. Wallahualam. Allahu Akbar. Okey, Ustaz, sebelum kita menutup topik perbincangan kita pada hari ini, kita ingin juga terlebih dahulu mendengar kata-kata daripada Mira sendirilah. Bagaimana untuk menasihatkan, berkongsi inspirasi untuk mereka menghargai setiap peluang yang datang dalam kehidupan kita. Mira, kalau pada Mira, apa yang Mira buat, Mira teruskan hidup. Apa yang buat Mira bahagia, I will just go on. Sayang keluarga, make sure hargai setiap masa yang kita ada, setiap detik, every moment. Kalau boleh setiap moment tu rakam. Record every moment. Baik, terima kasih Mira. Dan pastinya kita nak kata membuka Ramadan kita dengan kebaikan, Ustaz. Kan mungkin kalau Ustaz boleh doa dan kita aminkan ramai penonton. Termasuk satu, saya nak kongsi ramai-ramai doa ni kita baca sama-sama dan penonton boleh baca sama-sama sebab ini doa salafus soleh, orang-orang soleh sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi kita baca sama-sama dan mendapat keberkatan bulan Ramadan ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni li Ramadan. Wassallim Ramadan li. Watasallamhu minni mutaqabbalah. Amin. Yang bermaksud, ya Allah Tuhanku, berilah kesempurnaan, keselamatan kepadaku untuk menghadapi Ramadan. Ya Allah Tuhanku, berikanlah kesempurnaan Ramadan untukku dan terimalah segala amalanku di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat berdoa ni seperti mana orang salafus salih berdoa, Allah sempurnakan Ramadan kita pada tahun ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Ta'ala, diberi sifat takwa dan diberi keampunan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan diri kita dan diri orang di sekeliling kita dan hidup kita akan jadi insya-Allah bertambah baik dengan keberkatan Ramadan. Wallahu a'lam. Amin amin alamin. Baik, Ustaz, sekali lagi kami di Wanita ini mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Jazlan dan juga Amirah kerana bersama dengan kita pada ini berkongsi satu kisah yang kita harap menjadikan kita insan lebih baik, inspirasi dan juga terus bermuhasabah. Amin. Insya-Allah. Selamat berpuasa, Ustaz. Selamat puasa ya, selamat puasa. Dan terima kasih kita nak ucapkan juga kepada penonton. Kita tak sempat nak baca komen-komen anda. Kejap lagi insya-Allah kita akan bacakan, tapi sebelum itu kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Amin. Alhamdulillah.
Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terus bersama kami di Wanita Hari Ini berbicara mengenai peluang. Ramai juga terus mencari peluang untuk bukan sahaja kehidupan yang lebih baik tapi juga untuk menjadi lebih cantik, insya-Allah. Jadi pada hari ini saya bersama dengan seorang pelakon hebat berbakat cantik manis, Ika Farhana. Apa khabar Ika? Hai, sihat alhamdulillah. Dah nak puasa dah kita esok kan. Betul. Okey. Ika, jadi bila kita cerita tentang kecantikan dan sebagainya, mungkin Ika seberingkas juga boleh berkongsi tentang tips kecantikan Ika ni. Tips kecantikan bila orang tanya Ika macam mana kita nak jaga kulit kita untuk kekal sihat, berseri kan. Biasanya Abang Farin, biasanya Ika rasa untuk kita sebagai seorang perempuan, bukan perempuan je, lelaki juga sebenarnya kena jaga kulit, kesihatan kulit kita. Kalau kita nak sihat bukannya orang kata dari dalaman sahaja. Dari luaran saja, kena dari dalaman juga. So daripada dalaman kita sihat, automatik luar pun akan nampak cantik. Jadi sebenarnya ramai yang tak tahu tau. Kita sebagai seorang perempuan dan juga lelaki, proses penuaan kita start daripada umur 20 tahun. 20 tahun. Jadi umur 20-an tu kita dah kena jaga betul-betul kesihatan kulit kita, kecantikan kita untuk kita melambatkan proses penuaan tu. Jadi macam Ika kan biasanya orang kata je lah kita busy shooting, photoshoot dan sebagainya. Tapi Ika kena make sure Ika sentiasa jaga kesihatan kulit Ika dengan Ika jaga pemakanan Ika. Pemakanan yang seimbang. Dan Ika kena jaga pemakanan Ika dari segi orang kata yang tinggi antioksidan dan juga yang boleh mengurangkan radikal bebas. Okey. Baik. Dan juga kalau kita lihat Ika juga memang sentiasa memastikan untuk memakan Flavors Glow setiap hari. Okey. Tapi sebelum kita cerita lebih lanjut juga kita lihat cantik manis, terlebih-lebih lagi juga penampilan dalam Melur untuk Firdaus 2 ni. Jadi boleh cerita sikit tak ni? Lang-lang ni. Alhamdulillah, Melur untuk Firdaus 2 ni Ika dapat megang watak sebagai Mawar, which is watak yang lain daripada yang lain sebelum ni Ika bawa. Biasanya kan kita bawa watak yang baik, tapi dalam Melur untuk Firdaus 2 ni Ika membawa watak sebagai, cuba teka saya bawa watak apa? Penyondol. Sekarang tengah trending kan? Tapi itu hanya lakonan. Itu hanya lakonan. Saya tidak begitu, insyaAllah. Okey. Dan kita kembali tentang tips kecantikan. Saya pasti Ika juga mengamalkan Flavors Glow dan juga nak tunjukkan sedikit demo bersama kita. Sambil-sambil tu silakan Ika. Flavors Glow ni Ika akan ambil setiap hari 1 tablet sebab Flavors Glow ni memang dia ada L-glutathione. Bukan saja L-glutathione, dia ada vitamin C dan juga vitamin E yang boleh menyihatkan kulit dan menyerikan kulit. Okey, dan bukan itu saja, ianya juga dijamin halal oleh JAKIM dan juga KKM. Betul. Okey, cukup mudah. Jadi memang Ika mengamalkan setiap hari Setiap hari Ika akan amalkan. Okey. Dan saya pasti bukan saja ini tapi mungkin ada rutin-rutin lain selain daripada ini juga agaknya. Biasanya kalau kita sebagai seorang perempuan kita kena jaga dari segi dalaman. Ika akan ambil Flavors Glow ni lah orang kata untuk kekal berseri, sihatkan kulit kita daripada dalaman. So kalau untuk kekalkan pula kulit kita lebih orang kata tak lebih kusam, kering, Ika biasanya orang kata kalau syuting kan, syuting lagi bulan puasa Abang Farin, kulit kita mesti akan orang kata lebih kering. Dia kering. Lebih kusam. Jadi Ika akan pakai face mask 3 kali seminggu dan tengoklah kalau kulit Ika lebih kering Ika akan pakai macam 2 hari selang 2 hari ke, and lepas tu Ika will make sure Ika akan minum Flavors Glow ni. Tengok cukup mudah masukkan dengan saya kira perisai cukup. Okey. Ika, mungkin Ika boleh demo sikit minum dan ceritakan tentang rasanya dan juga khasiatnya lah. Boleh, tapi kita kena tunggu air tu betul-betul dia punya tablet ni betul-betul larut dalam air. Okey. Jadi kita juga nak tahu juga kenapa Ika pilih Flavors Glow ini. Kenapa Ika pilih Flavors Glow? Okey, Ika start consume Flavors Glow ni bila Ika start pengembaraan Melur untuk Firdaus 2. Jadi bila Ika start consume seminggu je kita dah nampak kesan. Ika dah nampak kulit Ika lebih cerah, lebih orang kata lebih segar dan lebih juga lebih glowing. Glowing tak? Apa kata orang Flavors Glow ni? Glowing, berseri-seri macam tu. Tapi bukan senang, bukan susah pun. Kalau kita nak cantik, kita just ambil Flavors Glow, minum setiap hari. Dan kalau untuk bulan puasa pula, usually Ika rasa Ika akan ambil sahur dan juga selepas berbuka. Dan pasti bukan saja untuk kecantikan tapi juga untuk kesihatan. Okey, nampak dah larut ke semuanya. Silakan Ika. Saya pula rasa macam nak minta sikit ni.
Sedap, rasa dia macam orange. Okey. Sedap dan juga orang kata boleh mencantikkan dalam seminit. Macam tu. Dan mungkin ini antara pilihan yang terbaik juga bagi mereka yang tak nak ambil yang jenis kapsul tu. Ika rasa bila tablet macam ni lagi senang orang kata nak menyerap ke dalam badan kita. Kan sebab kita letak dalam air, so dia consume lagi menyerap dalam badan kita lagi senang. Okey, Ika, pesanan saya kepada penonton-penonton kita untuk bersama-sama bukan saja mengikuti tips daripada Ika sendiri tapi juga untuk mendapatkan Flavors Glow ni. Silakan. Apa keistimewaannya? Okey, kepada di luar sana, apa yang istimewanya Flavors Glow ni? Kerana dia bukan sahaja ada L-glutathione, dia ada vitamin C dan juga vitamin E. Dan yang paling penting, Flavors Glow ni adalah #1 vitamin C in Malaysia. Jadi selamat kerana dia halal dan diluluskan oleh KKM. Okey, baik. Dan mungkin ada berbaki masa untuk mengajak mereka terus menonton Melur untuk Firdaus 2. Ya, jangan lupa Melur untuk Firdaus 2. Hari ini baru episod 5, jadi kita ada 35 episod. Jadi jangan lupa untuk saksikan Mawar dan juga pelakon-pelakon lain seperti Merkin, Anna Joblin dan ramai lagi. Dan ucapan Ramadan untuk penonton-penonton kita. Lang-lang ni, silakan. Esok kita dah start berpuasa. Selamat berpuasa kepada semua. Semoga puasa tahun ini lebih bermakna. Jangan lupa untuk kekal minum air masak dan banyak dan jangan lupa untuk ambil Flavors Glow. Okey, dan kini sebenarnya rahsia kecantikan Ika bukanlah rahsia lagi. Bukanlah rahsia lagi. Abang Farim pun boleh juga bina lepas ni. Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Ika Farhana bersama kita berkongsikan tips kecantikan beliau. Kita akan menyaksikan seterusnya kompilasi TikTok menarik untuk hari ini. Kita saksikan. Tercinta, ya Aisyah, ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Itu dia. Dan kita nak teruskan lagi untuk memberikan inspirasi dari wanita kepada wanita. Dan hari ini kita nak bersama dengan orang-orang kuat di sebalik Ref Media Group. Rakan-rakan Seismic kita. Kita bersama dengan Aina Maria dan juga Nasha Nazari. Apa khabar? Khabar baik. Okey, hari ini dengarnya kita nak kongsi berkenaan dengan Aina Tricks. Mungkin Nasha nak mulakan dulu apa benda tu? Aina Tricks tu. Terima kasih Fatin. Jadi Aina Tricks ni sebenarnya ialah video bersiri berdurasi pendek yang boleh ditonton di platform Seismic TV, iaitu salah satu platform di bawah naungan Ref Media Group. Jadi ia merupakan inisiatif Aina sendiri selaku editor platform Seismic TV dan beliau bebas berkarya untuk menghasilkan video-video yang lebih baik lah, video-video yang berbeza daripada yang lain mengikut bakat beliau sendiri. Jadi apa yang uniknya Aina Tricks ni ialah ia menggunakan unsur-unsur special effects ataupun VFX yang mana nampakkan ada magic lah. Macam ada magic sikit. Contohnya macam dalam video-video Aina ni ada tu yang dia boleh terbang. Ni macam kita tengok ni. Dia masuk dalam cawan. Dia boleh nampak tu. Badan dia terbelah dua. Hantu tiba-tiba muncul macam tu. Jadi orang nampak macam magic tapi sebenarnya editing skill. Sebab itulah dihasilkan oleh Aina Tricks. Yes, betul. Mungkin Aina boleh kongsikan juga bila Aina Tricks ni bermula. Mungkin penonton dah tak sabar nak tengok apa agaknya dikongsikan. Sebenarnya Aina Tricks ni bermula sejujurnya pada tahun lepas, pada bulan Mac. Tapi idea dan juga inspirasi bermula semasa PKP. Kan semasa PKP kita duduk tengok Instagram dan juga TikTok. Kat rumah kan? Yes, jadi saya menonton video-video tersebut
dan itu memberi saya inspirasi untuk membuat special effects. Dan bila saya cuba buat dan post di saya punya Instagram, saya mendapat respons yang baik, terutamanya daripada rakan sekerja saya juga, Nasha. Tulang belakang ni? Tulang belakang. Dia lah tulang belakang Aina Tricks juga. Dan seterusnya, bila ada rasa minat tu, saya menggunakan editing saya, letak dalam Seismic TV dan saya create Aina Tricks ini. Okey, tapi maksudnya disebabkan itu permintaan yang tinggi, adakah itu punca dia menjadi siri? Itu adalah dorongan. Dorongan. Sebenarnya sebagai video editor di Seismic TV, kami semua diberi kebebasan untuk berkarya. Jadi saya menggunakan minat saya, ini adalah minat baru saya, untuk masukkan ke dalam siri Aina Tricks ini. Tengok ni, tengah nyanyi-nyanyi kan, dah separuh badan. Betul. Wow, hebatlah. Tapi pastinya kan, kalau setiap orang kata artworks ke karya, pastinya ada idolanya. Untuk kita lebih orang kata meluaskan kreativiti kita. Di mana agaknya, siapa idola ataupun siapa yang selalu tengok video ke, Aina buat research ke? Jadi saya ada inspirasi saya dalam visual effects ni. Saya dapat lihat tokoh seperti Zack King dan juga Sofian. Sofian ni orang Malaysia, dia juga sangat popular dalam membuat visual effects. Tetapi saya sebenarnya yang mendorong saya untuk membuat visual effects ni adalah satu wanita yang juga baru menceburi dalam bidang VFX. Cuma dia adalah di luar negara. Nama dia Jessie Chris. Jadi saya tengok Jessie Chris ni, dia di luar negara, tetapi di dalam Malaysia belum ada lagi. Jadi Aina Maria lah orangnya. Saya ingin mencuba untuk buat visual effects di Aina Tricks ini dan juga ingin menjadi sumber inspirasi kepada golongan muda dan juga orang ramai bahawa visual effects ni pun orang Malaysia pun boleh buat. Maksudnya dekat sini Aina ada masuk kelas ke ataupun sebab bukan senang sebenarnya untuk kita nak ni. Ada ke ambil kelas ataupun mungkin merupakan pelajar grafik? Saya sebenarnya background tak ada langsung dalam editing. Cuma saya dalam broadcasting lah. Jadi editing ni dan juga visual effects adalah sesuatu benda yang baru juga kepada saya. Cuma visual effects ni adalah satu minat saya yang saya ingin ceburi dan saya belajar semuanya online. Dan bila saya tengok video-video Zack King dan juga Sofian, saya melihat saya ada rasa ingin tahu macam mana sebenarnya dia orang buat. Jadi bila saya ada rasa ingin tahu tu, saya cuba buat video tu dan akhirnya terhasilnya Aina Tricks ini dan video tu berjaya dan saya mendapat respons yang baik dan membuatkan saya rasa macam nak cuba lagi. Itulah. Dalam konten Aina Tricks ni ada penggunaan komuniti ke, orang-orang luar ke ataupun memang khusus untuk Aina saja? Untuk sebenarnya Aina Tricks ni khususnya memang talentnya adalah saya sendiri. Cuma saya nak menunjukkan saya menjadi sumber inspirasi kepada golongan-golongan wanita juga. Jadi saya juga ada involvekan orang-orang lain juga dan saya berharap pada masa akan datang saya dapat berkolaborasi dengan tokoh-tokoh visual effects yang lain, bukan sahaja orang-orang yang popular seperti Sofian, tapi juga untuk orang-orang yang menceburi dalam bidang ni. Sebab saya pun tak pasti lagi, tak ramai lagi orang dalam visual effects. Betul, skopnya masih kecil. Ini peluang sebenarnya untuk Aina kan. Okey, macam Nasha selaku senior perancang strategi untuk REF Media Group ini, orang kata harta ni untuk REF Media ni. Aset, betul. Jadi bagaimana agaknya untuk Aina Tricks ni dalam jangka masa hadapan untuk memperaskan lagi ataupun banyak lagi bakat-bakat ataupun permintaan daripada penonton-penonton? Saya percaya Aina akan buat yang lebih baik lagi dan yang terbaik untuk video-video beliau akan datang. Dan mungkin satu hari nama beliau akan diangkat sebab tak ramai sebenarnya wanita yang ada dalam bidang ini kan. Betul. Dan sebagai wakil REF Media Group juga, kita sentiasa membuka peluang untuk orang luar berkolaborasi bersama, sama ada di Malaysia ataupun di luar negara. Kalau ada yang mempunyai bakat yang sama seperti Aina, mungkin kita boleh berkolaborasi bersama. Dan di kesempatan itu Fatin, mungkin kita nak kongsi untuk mereka yang nak tonton Aina Tricks, boleh follow Instagram dan juga TikTok Aina Maria. Dan kalau nak tengok video-video yang lebih menarik, tak semestinya mengenai Aina Tricks saja, ada banyak lagi. Sambung lagu itu, kita ada challenge-challenge semua. Boleh follow, subscribe YouTube kami di Seismic TV dan juga laman-laman sosial media yang lain. Dan Seismic TV katanya ada eksklusif untuk Hari Raya. Mungkin antara yang menarik. Yang menariknya ialah kita akan buat video parody wanita hari ini yang dipanggil Raya hari ini. Jadi jangan lupa untuk saksikan Hari Raya ni nanti. Lagu tema dia macam ikut OST lah. Sikit. Raya hari ini. Nasha. Okey, itulah antara perkongsian berkenaan dengan Aina Tricks daripada Aina Maria, pencipta Aina Tricks, orang kuatlah di sebalik Aina Tricks, Seismic TV, dan juga Nasha Zahari, senior perancang strategi REF Media Group. Okey, di hujung ni mungkin nak beri peluang untuk ucapan semasa Ramadan.
Kami daripada mewakili Seismic TV nak mengucapkan selamat menyambut Ramadan untuk semua, dan kalau dalam masa kita beribadah mungkin nak juga berhibur ataupun belajar sesuatu yang baru, bolehlah tonton Seismic TV. Betul. Baik, terima kasih diucapkan kepada Aina dan juga Nasha sekali lagi. Baik penonton, kita akan bergabung selepas ini bersama Fahrin. Kita berhenti rehat seketika. Wanita hari ini. Baik, di penghujung siaran kita pada hari ini ada beberapa komen kita di Facebook yang kita boleh kongsikan yang cukup menarik. Silakan Fatin. Ya, dari Nurul Atilia, masih ingat lagi tahun 2016, masa tu nak masuk awal Ramadan, kami adik-beradik diuji di mana mak kami telah dimasukkan ke hospital dan doktor sahkan kami cuma 50-50 sahaja untuk hanya Tuhan sahaja yang tahu masa tu. Bila Allah dah bagi peluang kedua, kami adik-beradik sedaya upaya menjaga mak kami sebaik mungkin sekarang. Wow, inilah dia kan. Ini satu lagi dari Azad Muhammad. Ini cukup menarik kerana beliau katanya, okey, Assalam, saya ini bukan peluang kedua tapi dah peluang ketiga. Kali kedua tu ketika saya sedar koma selama 28 hari kerana stroke setelah operation membuka sebahagian tulang tempurung tengkorak saya. Kali ketiga adalah setelah sedar dari koma selama seminggu setelah selesai dari pembedahan memasang tempurung tengkorak titanium menggantikan tulang tempurung tengkorak asal yang tidak boleh digunakan lagi sekarang. Alhamdulillah masih ada peluang untuk hidup bersama isteri, keluarga dan anak-anak. Ini sebenarnya secebis daripada kisah dalam masyarakat kita di mana kita ingin melihat bagaimana setiap daripada peluang, setiap apa tragedi juga menjadikan kita menghargai kehidupan ini dengan lebih baik. Okey, Fatin, mungkin kita sempat lagi nak baca? Boleh lagi. Ini daripada Atikah Muhammad. Saya kehilangan ayah seminggu sebelum Ramadan tahun lepas, masa tu bulan Syaban. Tahun ini genap setahun Masihi, jatuh pada 1 Ramadan. Seminggu puasa juga. Tahun lepas kehilangan pakcik. 1 tahun 2 orang terdekat bertemu ilahi. Indahnya aturan Allah menjadikan kami sekeluarga semakin menghargai orang di sekeliling. Syukur Alhamdulillah. Inilah dia kan, kadang-kadang tak buka mata kita untuk kita terus menghargai sesiapa sahaja. Mati itu pasti, tapi yang tinggal itu patut kita hargai. Saya nak juga tahu awak tahu saya hargai awak, saya hargai penonton-penonton wanita hari ini. Pastinya. Dan juga tim saya wanita hari ini. Tapi itulah sebenarnya yang kita inginkan, di mana jangan nak tunggu peluang sebenarnya, kerana setiap hari adalah peluang untuk kita semua. Baik, selesai sudah topik kita ataupun perbincangan kita pada hari ini, dan kita harap telah memberikan inspirasi untuk anda dan insya-Allah esok akan bermulanya 1 Ramadan. Saya tengok dah ramai dah dekat dalam Instagram dah tolak troli, beli lauk, persiapan untuk nak hampir pasti macam dah nak betul dah tu. Dan kita nak umumkan tempoh kawalan makan akan bermula hari esok. Berkuat kuasa. Berkuat kuasa pada hari esok. Dan pastinya lah kan kita doakan yang terbaik untuk anda. Macam apa yang kita kongsikan hari ini tu untuk kita beri lebih semangat untuk kita sebarkan kebaikan. Memulakan semangat Ramadan dengan suatu semangat yang baru. Tapi Fatin, ini saya macam puasa ni. Saya macam sengau-sengau, macam tak apa-apa sihat. Sekarang ni macam boleh puasa ke esok? Jangan macam-macam. Dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia sahur, awak rasa saya macam buat-buat sakit Nampak macam buat-buat. Kan? Okey, jangan begitu Kita mulakan dengan semangat yang baru sebenarnya. Okey, dan esok kita akan kembali dengan topik yang mungkin ada kena juga dengan kena dengan apa yang saya cuba buat tadi lah. Penyakit sakit di bulan Ramadan. Okey, mungkin bagi mereka, kerana apa yang kita nak bincangkan adalah kebiasaannya apabila tiba bulan Ramadan, apabila kita mengawal nafsu makan dan sebagainya, timbullah pula sakit-sakit yang mungkin kita rasa tak biasa dengan kita. Sakit perut, migrain, dan bagi mereka yang juga mengamalkan ubat-ubatan, bagaimanakah mereka nak menjalani kehidupan mereka sepanjang bulan Ramadan ini. Betul. Dan esok kita nantikanlah tips perkongsian ataupun apa sahaja nasihat daripada doktor ataupun tetamu-tetamu kita di studio. Jadi terima kasih untuk perhatian anda. Terima kasih juga yang hantarkan komen-komen. Kami tinggalkan anda di sini. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Menyambung warisan Sri Kanjidiyah, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wanitanya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawanti
mengerti aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi.